Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وهي hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, di antara ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla iaitulah kita duduk dalam bulan Ramadan dengan tawaran istimewa yang telah diberikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan di sini dengan makna yang umumnya iaitulah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan berusaha sedaya upaya yang mungkin untuk melakukan semua perintah, sama ada yang bersifat wajib, yang bersifat sunnah ataupun mustahab, kita lakukan kerana inilah perintah Allah, inilah matlamat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita bulan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang bulan Ramadan, iaitulah sebuah hadis yang Nabi kita sebut, atakum Ramadan syahrun mubarak. Nabi mengatakan telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang diberkati. Kita semua bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita semua bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada tahun ini 1435 kita masih lagi hidup, masih lagi wujud di atas muka bumi ini untuk meneruskan agenda yang besar, iaitulah berpuasa pada bulan Ramadan. Selain daripada ibadat-ibadat yang lain yang telah kita buat dengan solatnya, dan dalam bulan Ramadan ni biasanya ada lagi adik-adik kembar dia yang biasa dibuat, iaitulah zakat. Harta, bagi orang yang punya harta yang banyak, maka jangan lupa keluarkan zakat. Dan di akhir Ramadan, satu lagi zakat yang kita kena, iaitulah zakatul fitri, yang merupakan zakat kepada body kita ini sendiri. Para jemaah sekalian, yang saya nak sebut di sini tentang syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Apa makna bulan yang diberkati? Apa makna berkat? Maka hadis yang ini telah menyebutkan kepada kita, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahawa bulan ini dia panggil syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Diberkati berbanding dengan lain-lain bulan yang lain. Maka bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang sepatutnya kita besarkan. Sebab apa? Kerana dalam bulan Ramadan ini terkumpul ibadat-ibadat, terkumpul al-qurbat, iaitulah amal-amal yang baik yang duduk di satu tempat dalam bulan Ramadan ini, yang akan senaraikan kepada tuan-tuan, kepada para jemaah hari ini, ada 10 berkat yang dibawa oleh Ramadan al-Mubarak ini. Kita cuba bincang satu persatu secara ringkasnya. Maka yang pertama sekali kita lihat apa makna berkat syahrun mubarak. Berkat itu sendiri apa dia? Iaitulah dengan makna az-ziyadatu wan nama wal kasrah. Maknanya banyak, subur dan banyak, bertambah. Itu makna
berkat. Dan berkat ini dia boleh jadi kepada banyak perkara. Allah SWT beri berkat ini kepada masa, seperti bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah berkat kepada tempat, seperti Makkah Al-Mukarramah, berkat. Tanah Madinah, Nabi kita berdoa wa barik, berkatilah orang Madinah ini dan segala benda-benda yang keluar dari bumi Madinah, pokok-pokok dia, tanaman dia, berkat. Al-Aqsa, Masjid Aqsa, Tuhan sebut dalam Quran allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Ini berkat masa, berkat tempat, dan juga berkat kepada benda-benda yang tertentunya, khasnya. Ini secara umum tentang berkat. Tajuk saya hari ini berkat Ramadan. Nanti lain kita akan sebut cerita berkat itu kepada benda, tempat dan sebagainya. Kalau benda apa yang diberkat, contohnya air Zam-Zam, disebut dengan nama air yang diberkati. Kalau disebut dengan tempat, telah kita sebut tadi. Ada lagi banyak lagi perkara-perkara yang ada keberkatannya. Di antara benda yang berkat ya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu hadis yang diriwayat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin daripada Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat. Dia kata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang hantar mari minuman, syarab, maka Nabi kita minum. Biasanya Nabi bila dia minum, dia akan beri kepada orang sebelah kanan dia. Pusing ni, dia tak kira siapa depan, yang penting kanan. Tiba-tiba kebetulan sebelah kanan Nabi tu seorang kanak-kanak duduk, sebelah kiri Nabi pula asyakh, syuyukh, kibar, sahabat duduk sebelah kiri, yang kanan orang kanak-kanak. Maka Nabi tak kata amu budak biar wi orang tua lah, sebab hak dia belah kanan. Maka Nabi kata, ata'zanil an u'tiya haula ya gulam, wahai anak, boleh ke tidak aku nak beri minuman kepada orang tua dulu? Terpaksa kena minta izin sebab kanak-kanak di sebelah kiri. Faqala gulam, Nabi kata di kanak-kanak, la wallahi ya Rasulullah, la uthira binasibi minka ahada. Tengok, la, tidak ya Rasulullah, minta maaf, saya tak bagi, saya tak izin bagi orang tua dulu, saya tak akan lebihkan orang lain yang dapat minum air yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terpaksalah Nabi kita kena letak, Nabi kita beri pada ulam ini untuk minum minuman yang telah dibawa tadi, dan dia minum, dia nak dia minum bekas yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masa Nabi kita hidup, boleh kita panggil at-tabarruk, ambil berkat dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita gini, orang duk mari bawa macam-macam cerita rambut Nabi lah, itu kita tak tahu, wallahu alam betul ke tidak. Jadi asalnya ada keberkatannya dalam perkara yang tersebut. Maka bila kita sebut tentang makna berkat, artinya kasratul khair, banyak kebaikan. Kalau kita kata rajulun mubarak, seorang laki-laki yang diberkati, apa yang diberkati di sini? Iaitulah ma ya'ti min qibalihil khairul katsir, orang ini bawa banyak mari benda-benda kebaikan dia bawa. Jadi kita kata orang ini diberkati oleh Allah, artinya banyak kebaikan yang dia bawa. Kata di Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, apa makna syahrun mubarak? Bulan yang diberkati itu makna apa? Ay kasura khairuhul hissi wal ma'nawi. Banyak berkat dari sudut hissi, dari sudut nampak secara fizikalnya nampak berkat Ramadan ini, dan dari sudut maknawi, dari sudut spiritual nampak berkatnya bulan Ramadan ini. Dan di antaranya kita nampak doa-doa yang disebut ja'alahullah mubarakan alaina wa alaikum. Semua orang kata, ya Allah, Allah jadikan bulan ini diberkati ke atas kami dan pada kamu. Ini dipanggil tahniah, dan semua keberkatan itu nampak di bulan Ramadan ini. Ja'a syahrus siyami bil barakati fa akrim bihi min zairin huwa ati. Telah datang bulan Ramadan penuh dengan keberkatan, maka muliakanlah dia sebagai tetamu yang datang bertandang ke tempat kamu. Artinya bila Ramadan ini sebagai tetamu, maka kita muliakanlah dia ini sebagai
orang yang bertandang, yang duduk hanya beberapa ketika dan dia akan pergi. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita jelas kepada kita Ramadan diberkati. Maka apa yang berkat dalam bulan Ramadan ini? Ada 10 perkara. Yang pertama sekali, as-siyam wa ma yata'allaqu bihi, iaitulah ibadat puasa dan perkara yang berkaitan dengan puasa. Ibadat puasa itu sendiri adalah merupakan satu keberkatan, dan dia salah satu daripada rukun Islam yang 5. Yang kedua, umat Islam seluruh dunia bersatu melakukan satu ibadat yang satu, iaitulah berpuasa, tak makan pada siang hari, walaupun berbeza-beza dari sudut jam. Boleh jadi kita cerah di sini, orang di negara lain masih gelap, tapi asasnya kalau cerah keluar terbit fajar, sah mereka tidak akan makan. Itu yang pertama. Nabi sebut sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa bila tengok, berbuka bila tengok anak bulan. Jadi satu, puasa. Yang kedua, iaitulah waktu kita berbuka puasa. Satu, bila azannya maghrib, masuk waktu maghrib, semua orang akan berbuka puasa pada waktu itu. Ini di antara berkatnya puasa. Dan dalam hadis-hadis yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, iaitulah tentang puasa ini mempunyai kelebihan yang besar. Selain daripada penghapus dosa, puasa juga telah memberi kepada kita, menjadikan jarak di antara kita, Allah Ta'ala jauhkan kita dengan neraka sebanyak 70 kharifan, 70 tahun. Maka seorang sahabat, Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, mintalah Rasulullah ajar kepada saya satu perkara, satu amalan. Nabi kata apa? Alaika bis-shaum. Nabi kata puasa. Fa innahu la idla lahu, karena puasa ini tidak ada bandingan, tidak ada setara dengannya dari sudut kelebihannya. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bergembiralah kita dengan kedatangan Ramadan ini, dan kita bergembiralah sebagai puasa ini sebagai satu alat, cara Allah Subhanahu Wa Taala beri anugerahkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka apa lagi yang lebih berkat Ramadan ini selain daripada kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla? Ramadanun ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna iza junibatil kabair. Nabi mengatakan di antara Ramadan yang lepas dengan Ramadan tahun ini menjadi penghapus dosa yang celah di antara keduanya apabila seorang itu tidak melakukan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, berkat yang kedua Ramadan, iaitulah melakukan salat, ibadat salat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Bila kita lihat masjid ke, balai sah ke, surau-surau, alhamdulillah boleh katakan bulan Ramadan ini makmur, ceria dengan kedatangan umat Islam, musliminnya, yang muslimatnya, yang tuanya, yang mudanya, semua datang ke masjid. Maka ini menunjukkan bahawa berkatnya bulan Ramadan, manusia kenal Allah Azza wa Jalla, dan dia tahu di mana jalan, di mana lorong yang boleh menyampaikan dia kepada masjid. Allahu akbar. Kalau luar Ramadan tak tahulah, lorong sama juga, jalan sama juga, tapi kenapa kita payah sangat nak pergi ke masjid tu? Payah sangat. Kadang-kadang rumah dia, tangga dia dengan masjid beradak, tapi kalau orang azan pergi tak pergi, buat tak apa nak dengar ya. Ini dipanggil. Tapi dengan berkat Ramadan, alhamdulillah, terbuka telinga kita untuk sampai ke masjid. Maka ini satu daripada berkatnya Ramadan, syahrun mubarak, kerana masjid-masjid dipenuhi oleh umat Islam yang tua dan yang muda. Cuma kadang-kadang saya rasa sedih juga bila tengok jemaah Islam ni, dia pergi dah masjid, sampai dah ke masjidnya, tapi solat tidak lengkap. Contohnya, apa yang tak lengkap tadi? Ini bukan tuduhan para jemaah, tapi satu bimbingan untuk tuan-tuan tahu. Yang pertama sekali, apabila kita pergi solat isya berjamaah, cantik, lepas solat isya kita ada satu solat, dia panggil solat ratibatul isya.
Salat sunat lepas isyak. Ramai duk cokoh tak bangun. Kenapa tak salat tu? Tunggu tarawih lah. La. Salat ratibatul isyak mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dia panggil salat muakkad. Salat sunat muakkad yang tak boleh kita tinggalkan. Lepas tu barulah bila selepas daripada ratibatul isyak, barulah bermulanya salat qiyamul lail yang kita namakan hari ini dengan nama salatut tarawih. Jadi para jemaah kena pandailah. Salat ratibatul isyak jangan tinggal, itu sunat muakkad dah. Ini dia tunggu saja. Tunggu. Bila orang tarawih baru bangun. Kalau nak tengok mana besar dia punya pahala dua tu. Ini ratibah, maknanya sunat muakkad yang kuat. Dua-duanya hebat belaka, jangan tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab solat ini saya tak serik lah, orang kata, tak perik nak ulang juga nak nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Iaitulah kalau pergi solat tarawih, janganlah lari tengah jalan. Ini enggak masya-Allah tabarakallah. 10, 8 lari dah, bunyi motosikal, bunyi kereta klik dah. Kecuali malam hujan. Malam hujan tak boleh lari. Takkanlah kita nak doa ya Rabbi hujan pula lah malam ni bawa orang tak balik dah. Nyanyi gitu. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala beri tawaran istimewa. Tuan-tuan kena ingat. Salat sunat qiyamul lail disunatkan berjamaah hanya pada bulan Ramadan saja. Yang kita buat perdana-perdana luar Ramadan itu tidak ada dalam sunnah. Yang Nabi kita ajar, salat qiyamul lail perdana. Cuma para ulama mengatakan jarang-jarang sekali nak ajar orang tu boleh lah. Tapi kalau nak jadi satu budaya, lah. Yang diizinkan oleh syarak, yang menjadi budayanya, iaitulah kita dibenarkan untuk salat berjamaah qiyamul lail fi layali Ramadan, pada bulan-bulan Ramadan. Jadi ambillah peluang ketika ada syariat ini terbuka depan kita. Kenapa pergi tarawih lagi tengah jalan? Apa yang nak kelang kabutnya? Rugi. Hak tak mari itu tak apalah. Kita kata hak ni di luar kira-kira. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku, kepada anak beranak kita, ahli qaryah kita yang tak mari itu. Mudah-mudahan mereka akan datang satu hari. Allahumma atini bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah supaya mereka sampai ke masjid ini suatu hari nanti, insya-Allah. Kita doakan. Tetapi yang dah mari masjid juga, lari juga, kita nak kata apa lagi? Apa yang saya boleh nasihat kepada tuan-tuan lain lebih daripada ini? Kempen, beritahu hadis Nabi kata siapa dia solat sekali dengan imam sampai sudah kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Kita watak dengan lari juga, Allahu akbar, berat juga tu. Yang ketiga, az-zakat was sadaqat. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati yang ketiga dari bulan Ramadan ini, iaitulah banyaknya sedekah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tengok orang kaya-kaya subhanallah mengeluarkan infak fi sabilillah, sama ada jamuan orang buka puasa atau memberi bantuan pada orang fakir miskin dengan duit zakat ke, dengan duit apa sedekah ke, subhanallah, macam air yang mencurah-curah melimpah ruah. Di sini pun kita nampak, kalau di negeri Arab lagilah kita nampak para jemaah sekalian, makan jamuan buka puasa dia, Allahu akbar, hebat. Tempat kita hari ini pun tak kurang juga, hebat juga. Jangan sampai pembaziran berlaku sudah. Dan sedekah juga memang menjadi satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita al-jud, sangat-sangat pemurah, khususnya ketika datangnya Jibril alaihissalam, ketika datang murajaatul Quran wa mudarasatul Quran, Nabi kita menjadi manusia yang sangat pemurah. Maka para jemaah sekalian, marilah kita menjadi manusia yang pemurah di bulan ini, iaitulah kita tengok duit kita ada banyak mana lagi. Balik cek akaun masing-masing. Kalau akaun kena zakat, jangan lupa zakat ini wajib. Saya tak pandai nak kira ustaz zakat, tak apa. Tuan-tuan boleh pergi ke pejabat zakat mana-mana, minta dia kira, tunjuk kita punya akaun, insya-Allah mereka akan kira sekejap saja berapa kita kena zakat. Kalau tak pandai juga, marilah cari ustaz-ustaz yang berdekatan, mereka akan bantu, insya-Allah. Yang pentingnya nak keluar zakat ke tak keluar zakat. Zakat ini rukun Islam, bukannya kempen main-main. Kalau sedekah saya boleh kata tuan-tuan nak bagi lebih baik, tak bagi pun tak nak paksa. Tapi kalau zakat lah, tidak ada pilihan. Zakat adalah merupakan satu perkara yang wajib,
siapa dia tak keluar zakat, hartanya akan bakar dia, akan dijadikan setereka pada hari kiamat nanti. Harta ini akan bakar awak pada hari kiamat nanti, wal iyazubillah. Balik kira, kalau yang dah keluar zakat, alhamdulillah, banyak mana lagi harta kita ada? Oi, banyak lagi. Kira-kira dengan umur saya hari ni dah 60 tahun, 65 tahun, agak-agak hidup 20 tahun lagi lah lebih kurang. Kita letak 85 tahun. Nak mati awal pun tak berani juga kita kan. Kita rasa nak hidup lama lagi. Tak apa, letak 20 tahun lagi. Jadi dengan harta yang kita ada, nak makan 20 tahun cukup ke tidak? Lebih lagi. Derma fisabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa mal min sadaqah. Harta kita tidak kurang dengan sebab sedekah. Orang keliru, macam mana tak kurang? Sedekah kan habis duit, macam mana tak kurang pula? Seolah-olah kita tukar akaun je, tukar akaun. Akaun duduk dalam bank ni kepada akaun bank akhirat. Harta kita tak kurang. Itu maksudnya mana qasamal min sedekah. Harta tidak berkurang dengan sebab sedekah. Wadah. Isu ni kena jelas. Ada orang tanya, saya tak faham lah ustaz. Dia bagi 10,000 ke pondok ni, habis dah. Tinggal 90 lagi dah. Mana tak kurang? Tak. Kita kena teori dianya hanya tukar akaun. Daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Artinya harta kita tak kurang, tidak kurang. Tapi kalau kita biar gitu saja, kalau kita mati terkejut sehari dua ni, anak-anak yang ada pula hebat-hebat belaka, masya-Allah tabarakallah, duit tu dia nak buat apa? Habis tinggi paling baik pun dia gisi borang kat masjid mana-mana, ambil lah baca Quran ke ayah saya 5 kali, bayar RM500, selesai. Innalillah wassalamualaikum. Hak lain ambil ke dia belaka dah. Kita duduk sengih dalam kubur, tunggu anak mari tak mari-mari. Tuan-tuan kena fikir. Orang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik iaitulah orang yang menyediakan dirinya, persiapan bekalan dia lepas pada mati. Apa yang kita nak buat atas dunia ni tak apa tuan-tuan, banyak cerita kita dapat. Yang keempat, mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Bagi orang yang mampu, kita pergilah kerja umrah, kerana umrah di bulan Ramadan ini Nabi kata ta'dilu hajjatan ma'i, sama dengan haji, pahala dianya sama dengan haji sekali dengan aku. Saya nak kempen umrah buat pun tak boleh juga, visa payah sekarang ni. Yang seterusnya iaitulah berdoa. Di antara doa yang mustajab yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah doa orang yang berpuasa, khususnya hina yuftir, ketika nak buka puasa tu kita ambil masa 10 minit 5 minit, berdoalah untuk kita dan anak-anak kita, minta Allah SWT beri kepada kita kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ni duk sibuk cendol tak buka lagi, duk sibuk mana aku yang beli tadi, sibuk dengan benda lain kita, benda-benda yang besar lagi lebih pada tu, iaitulah berdoa. Kita tak sempat nak berdoa, duk sibuk dengan cara nak makan. Itu yang ke-6. Karena itulah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut khusus, dia sebut khas tentang doa dalam bulan Ramadan ini. Di tengah-tengah ayat puasa, tiba-tiba dia berhenti sekejap. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tengok ayat tengah-tengah puasa, berhenti sekejap. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya, khususnya hamba yang sedang berpuasa ni, yang tengah lapar ni, tanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat dengan kamu. Kita ni para jemaah sebenarnya, kalau kita kenyang tak apa nak ingat kau orang, tak apa nak hira kau orang, kita kenyang cara nak tidur je. Tapi kalau lapar, gelisah lalu. Bila kita lapar, ketika perut kita kosong, tengkor kita dahaga, ketika itulah kita ingat pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalaulah engkau halang tengkor aku ni daripada minum air, mati dahaga aku. Ya Allah, kalaulah aku tidak ada makanan, betapa susahnya nak hidup. Subhanallahil azim. Ketika itu kepanasan api neraka,
ta'amul al-asim, makanan dengan zakum, dengan pokok berduri, dengan makanan air yang panas. Biarlah kita tengok di saat ini, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluarga aku, selamatkan anak cucu aku daripada api neraka. Inilah waktu yang mustajab doa. Maka ambillah peluang yang besar ini, berkatnya bulan Ramadan. Ada waktu khas yang kita duduk di saat kita nak buka puasa, kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, iaitulah qiraatul Quran. Kita banyak boleh baca Quran di bulan Ramadan. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Sebab bulan-bulan lain tak apa nak boleh baca. Ke boleh baca juga? Tak apa nak jadi tu pun kalau pergi malam Jumaat jumpalah juga Yasin. Kalau malam Jumaat tak pergi balas dah, pakai Yasin pun tak jumpa cari dah. Nak kata apa? Yasin ini diturun untuk orang mati dengan orang sakit je. Kalau sakit penuh mari, bawa kereta penuh mari depan tangga. Ustaz nak 40 orang baca Yasin budak mondok. Kata Quran lain tak saya baca dah. Jadi kita ingat Yasin bila mati dengan bila sakit. Subhanallah. Waktu hidup tak khabar dengan Quran. Jadi alhamdulillah berkat bulan Ramadan ini kita boleh juga baca Quran. Alhamdulillah hak baca. Hak tak baca lagi wallahu taala alam. Tuan-tuan fikir sendirilah. Ramadan syahrul Quran allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalan menuju ke takwa sangat luas, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Maka carilah peluang yang besar. Di saat syaitan dah lemah, mereka telah terbelenggu dengan belenggu yang dirantai, mereka gangguan dia nipis. Tetapi kalau saat ini pun kita tak mampu lagi, Allahu Akbar. Yang seterusnya, berkat Ramadan yang ke-7, iaitulah Ramadan ini menjadi benteng ataupun as-siyamu junnatun. Puasa itu sendiri benteng kepada kita daripada kita nak buat benda-benda mungkar dan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza kana yaumu shaumi ahdikum fala yarfus wala yaskhab. Pada hari kamu berpuasa, jangan duduk bincang tentang benda-benda tentang perempuan. Jangan duduk bertempik sana sini. Fa in sabahu ahadun, kalau orang maki kita, orang mari nak pukul kita, kita kata inni saim, aku puasa, aku tak nak kelahi dengan orang pada bulan Ramadan. Jadi puasa ni sebagai junnah, nak mendidik kita menjadi akhlak yang mulia. Ini kadang-kadang tengah mulut puasa tapi sumpah orang boleh lagi. Yang dia sumpah kat bazar Ramadan boleh tahan juga. Kadang-kadang hak sumpah tu depan masjid. Celaka ni, parking kereta depan orang. Sudah semaya tu. La haula wala quwata illa billah. Ini syaitan tak ada dah. Tapi kesan pengaruh syaitan tu masih lagi menguasai kita. Ya Rabb, Allah tunjuklah kepada kami jalan yang baik ya Rabbal Alamin. Yang ke-7, yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 kita it'amut ta'am, iaitulah bulan manusia menjadi orang yang murah. Nabi kata apa dalam hadis, man fattara sa'iman fakana lahu mislu ajrihi. Siapa dia beri makan orang buka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang tu. Allah beri, carilah tuan-tuan orang-orang yang pakai miskin, orang tak miskin pun tak ada masalah, yang penting dia puasa. Tapi kalau hidup bagi makan orang tak puasa, rugi kita. Dah lah dia tak puasa, duk makan hak kita pula. La haula wala quwata illa billah. Ini ramai orang kata ni, orang duk cerita ramai orang yang tak puasa, ramai orang yang pergi makan buka puasa, dia tak puasa, pergi buka puasa sekali dengan orang. Allahu Akbar. Jadi banyakkanlah beri makan. Sama ada kita beri makanan cara yang dah masak, ataupun hantar makanan-makanan ke rumah orang-orang yang kita kira kurang berada, kurang kemampuan, orang kurang upaya, pergi hantar beras, ayam, makanan-makanan yang sepatutnya dia makan, kita boleh hantar. Jadilah manusia yang pemurah, manusia yang teringat kepada orang lain di bulan Ramadan ini. Yang ke-8, iaitulah bulan yang mulia ini, dia panggil bulan itqum minan nar, bulan menyelamatkan daripada api neraka. Hadis yang telah kita baca awal tadi, innalillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Allah SWT mempunyai senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam. Allah. Jadi kalau kita lihat betapa indahnya, betapa berkatnya bulan ini, sehingga kan setiap malam
Setiap malam Allah Ta'ala senaraikan orang-orang yang di mereka dibebaskan daripada api neraka. Yang seterusnya, iaitulah bulan ini bulan yang diikat. Segala syaitan sudah tidak ada lagi, kecuali kuncu-kuncu syaitan yang masih lagi berkeliaran, yang masih lagi duduk di sana sini, yang masih lagi berjalan mundar-mandir, tak tahu masjid, tak tahu surau, yang masih lagi tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, bi'sal qaum, celakalah manusia ini apabila mereka tidak kenal Allah di luar Ramadan dan tak kenal juga Allah SWT di bulan Ramadan, bulan yang diberkati ini. Para jemaah sekalian, kesimpulan daripada perbincangan kita ini iaitulah arti bulan yang diberkati, yang kita selalu minta, ya Allah berkatlah kami di bulan Ramadan. Apa makna berkat? Kita mengatakan barik lana fi Ramadan, ya Allah berikanlah berkat pada diri kami dalam bulan Ramadan, yakni artinya masukkanlah kebaikan Ramadan itu dengan salatnya, dengan puasanya, dengan Qurannya, dengan sedekahnya, fi nufusina, dalam hati kami. Allahumma ja'al khairat hadzal syahril karim, ya Allah jadikanlah kebaikan, segala kebajikan bulan Ramadan ini duduk dalam jiwa kita walaupun selepas Ramadan. Inilah yang kita minta, supaya Allah SWT anugerahkan kepada kita anugerah yang besar, iaitulah dapat menghayati, dapat mengambil manfaat yang besar daripada Ramadan ini. Pada hari Jumaat banyakkanlah selawat kata Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.